Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi satu lagi mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu subjek akidah. Jadi kita akan sambung tajuk yang kita dah belajar, iaitu sifat kudrat. Kamu boleh buka buku teks muka surat 54. Sifat kudrat. Muka surat 54. Baik. Apa yang nak tengok pada hari ini? Kita nak tengok perbezaan di antara kekuasaan Allah dan juga kekuasaan makhluk. Ustaz ulang balik, apa yang dimaksudkan dengan kudrat, iaitu kudrat ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa. Jadi dia berkuasa ke atas setiap benda dan juga setiap perkara. Tak kiralah daripada sudut mencipta ataupun memusnahkan ataupun menghidupkan ataupun mematikan dan sebagainya, semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah manusia boleh mencapai sehingga ke tahap itu? Sama sekali tidak boleh. Jadi kita nak tengok perbezaan di antara kekuasaan Allah dan juga kekuasaan makhluk. Yang pertama, kekuasaan Allah mencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan menciptakan bumi. Manusia cipta langit ke? Tak. Manusia ni boleh cipta bumi tak? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia ada duit 1 juta sekalipun, tapi dia takkan boleh untuk menciptakan langit ataupun menciptakan bumi. Itu yang pertama. Yang keduanya, adanya alam ini iaitu dari tiada kepada ada. Maksudnya dekat sini, dulu alam ni tak ada. Bumi ni dulu mana ada? Macam mana boleh ada? Sebab adanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menciptakan bumi. Jadi daripada tak ada sebelum ni kepada ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, wujudnya semua makhluk di dunia ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, semua makhluk-makhluk yang hidup dekat dunia, semuanya itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menciptakan manusia, hebat tak? Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin, menciptakan malaikat, menciptakan haiwan dan binatang. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala hebat? Ya, sangat hebat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memati dan menghidupkan manusia. Allah Taala boleh mematikan seseorang dan boleh menghidupkan seseorang. Yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan malam dan siang. Kejadian malam dan siang ini semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia takkan boleh kawal siang dan malam. Cuba tengok. Suruh manusia tu bagi malam ni jangan malam. Suruh siang. Boleh tak? Dia takkan boleh buat. Allah je yang boleh buat. Yang terakhir, tiada kuasa lain yang dapat mendandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu kuasa pun yang boleh capai ataupun yang setanding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang Ustaz sebut tadi. Walaupun dia ada duit sekalipun ataupun dia tu raja segala raja dekat dunia sekalipun, dia tak akan dapat mampu untuk menandingi ataupun nak sama level dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sama kuasa dia. Tu yang bagi Allah, kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan makhluk pula, muka surat sebelah. Apa yang pertama, iaitu kekuasaan manusia adalah terbatas. Terbatas ni maksudnya dia tak mampu nak buat semua. Dia ada limitation, limit. Okey, ada benda yang dia boleh buat dan ada benda yang dia tak boleh buat. Itu manusia. Tapi Allah, semua benda dia boleh buat. Tak ada benda yang tak boleh Allah buat. Semua Allah Ta'ala boleh buat. Tapi manusia, ada benda yang boleh, ada benda yang tidak boleh. Itu terbatas. Maksudnya. Okey, boleh faham? Yang kedua, Allah mencipta daripada tiada kepada ada. Itu Allah. Macam Ustaz sebut tadi, benda tu tak ada pada asalnya, tetapi Allah Ta'ala cipta bagi ada. Macam alam tadi tu. Kalau manusia pula, hanya mengubah
sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Itu manusia yang boleh buat. Contoh, besi kepada kereta. Itu manusia boleh buat. Tapi kalau nak buat benda tu ada kepada tiada, tiada kepada ada, jadi tak boleh. Melainkan ada perubahan, ada ubah. Contoh macam besi. Besi biasa aja, tapi diubah menjadi sebuah kereta. Okey, itu manusia boleh buat. Okey, yang ketiga. Manusia hanya dapat mencipta sesuatu perkara itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan sumber asalnya ataupun sumber aslinya. Contohnya, manusia mahu membuat roti. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta biji gandum. Okey, senang faham dekat sini. Bila mana manusia itu dia menciptakan sesuatu, siapa yang bagi idea untuk buat benda tu? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi ilham ataupun bagi buah fikiran tu ada dekat dalam otak dia. Contoh, macam nak buat roti. Okay, so nak buat roti dia kena mula pada bawah, iaitu kena ada biji gandum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan biji gandum supaya apa? Manusia itu boleh membuat roti. Okay, boleh faham? Idea itu daripada dia. Tapi yang bagi idea itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Yang terakhir, makhluk tidak mampu melakukan seperti mana Allah lakukan. Manusia tak mampu nak hidupkan orang. Manusia tak mampu nak menciptakan bumi. Okey? Tak mampu. Apa yang Allah boleh buat, Allah je yang boleh buat. Manusia tak akan mampu buat sama benda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham ah? Yang terakhir, pembuka muka surat sebelah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Macam Ustaz contoh tadi lah. Okay? Berkuasa ke atas semua benda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan bantuan, sokongan dan peralatan untuk menjadikan sesuatu. Allah Taala tak perlu pun sokongan kita, kekuatan kita, pertolongan kita, segala peralatan sokongan. Tak. Allah Taala tak perlukan semua benda tu. Itu Allah. Tapi kalau manusia, yes, manusia perlukan semua benda ni. Bantuan, manusia perlukan sokongan dan sebagainya. Baik, yang seterusnya. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dekat atas dunia ni, semua benda itu ada sebab. Bukannya dibuat secara kita panggil apa, sia-sia ataupun tak ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Contoh, kejadian siang dan malam. Ada tujuan tak Allah Ta'ala buat tu? Ada tujuan. Kalau waktu siang, orang nak pergi bekerja. Kalau waktu malam, orang nak berehat. Ada tujuan tak? Ada tujuan. Semua ada tujuan. Contoh macam telur ni pun ada tujuan dia kenapa Allah Ta'ala cipta. Burung, kenapa burung ni Allah Ta'ala cipta. Semuanya ada sebab. Okey, boleh faham ha? Tak ada benda yang dijadikan dekat atas dunia ni tak ada sebab. Semuanya ada sebab. Kenapa kita semua dijadikan? Kenapa kita semua ni jadi manusia? Semua ada sebab. Ada tujuan dia. Okey? Boleh faham ha? Okey, habis ha? Jadi yang tu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini bagi mata pelajaran akidah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan juga pula untuk muka surat yang berikutnya. Baik. Yang tu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.